Alhamdulillah, syukur sebahagian hari ini berakhir dengan kebahagiaan dan keceriaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya Allah atas segala nikmat-Mu kepada kami. Sekarang ni Zu nak pergi ke satu tempat tu. Ada satu barang je Zu nak beli dekat situ. Sebab benda tu penting lah kan, budak-budak nak belajar. Satu barang je, tapi mudah-mudahan satu barang tu lah yang Zu beli nanti. Apa ni, kehidupan kita ni kan macam ni lah. Pagi, tengah hari, petang, malam. Pagi, tengah hari, petang, malam kan. Sekiranya segala tindakan, perbuatan kita tu, kelakuan kita, apa saja amal kerja yang kita buat tu, sekiranya kita niatkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tak pernah sia-sialah. Amal kita tu tak pernah sia-sia. Dalam kehidupan kita ni sudah pastikan ada perkara baik, perkara tak baik, perkara yang kita nak, perkara yang kita tidak mahu berlaku dalam kehidupan kita. Dalam hati manusia ni ada sifat yang pemurah, ada sifat yang kedekut, ada perangai yang boleh dia tahan atas melihat nikmat orang lain, ada perangai yang tak dapat dia sabar dan benci atas kebaikan yang orang lain dapatkan. Itu semua adalah ujian. Ujian untuk diri atas sikap yang dimiliki oleh individu itu. Apa sahaja yang ada dalam hati kita, apa sahaja yang perasaan kita hasilkan, apa sahaja tindakan kita yang kita ambil berdasarkan perasaan yang kita rasa tu, yang pastinya yang pertama, jangan pernah menganiaya orang lain. Jangan pernah. Kalau kita sakit hati sangat dekat seseorang tu kan, jangan pernah kita aniayai dia. Paling bahaya kalau seseorang itu memiliki sifat talam muka dua. Pernah dengar tak? Talam muka dua. Itulah bahaya tu. Dah banyak kali dah Zu kena yang macam ni. Tapi Zu, Alhamdulillah, Zu tak pernah dendam lah. Tapi kan, walaupun kita tak pernah dendam, masa kita kena tu, subhanallah, kesabaran lah. Kena ada kesabaran lah. Sebab biasanya selepas kita kena dengan si talam muka dua ni, biasanya hati kita rasa geram, rasa sakit. Lepas tu Zu ni geram ke sakit ke kan hati kan, tak pernahlah Zu doakan supaya Allah timpakan musibah lebih dari apa yang dia lakukan. Itu tak pernah lah. Zu tak nak macam tu. Apa saja yang orang buat dekat kita, kita paling sakit hati lah. Paling sakit hati. Kalau Zu lah kan, paling sakit hati, Zu akan cakap, ya Allah, sakitnya hati aku ni ya Allah. Sedihnya hati aku ni, pilunya ya Allah. Kenapalah ya Allah, kenapalah aku dipilih sebagai ni, sebagai macam ni. Tapi tak apalah, aku redha lah ya Allah. Kau berilah aku pilihan yang terbaik. Kau berilah aku ketabahan, kesabaran ya Allah. Sakitnya hati aku ya Allah, kau balaslah dengan apa yang dia lakukan pada aku ni. Sebagaimana dia buat kat aku ni, kau balaslah supaya dia rasa ya Allah. Kalau macam tu pernahlah juga kan terucap dalam doa sebab terlalu sakit hati. Tapi lama-lama kan, dah lama-lama nanti taklah doa macam tu. Sebab hati kita ni lembut, hati kita ni selalu kita ajak untuk mendekati Allah kan. Jadi taklah macam tu. Lama-lama kita akan cakap, ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah, ampunkanlah apa dia buat kat aku tu, tak apalah. Itu ujianku ya Allah. Kau gantikanlah dengan yang lebih baik, yang lebih nikmat. Kau gantikanlah dengan sesuatu yang amat aku suka dan aku gembira atas ujian yang ditimbulkan atas perbuatan orang tu terhadap aku. Itulah bila lama-lama perasaan kita sakit kan, itulah doa yang terungkap. Tapi itulah kan, sabar. Ingat, belajarlah sabar dalam apa yang orang lakukan pada kita, sabar. Tapi pernah dulu orang buat macam tu
dekat Zuzu tak pernah pun minta, ya Allah kau balas dia, ya Allah kau balas bagaimana dia buat dekat aku, macam-macam. Tak pernah lah macam tu kan. Ni hati lu. Tu tutup tu. Ingatlah kan, Zu nak pergi sini sebenarnya, dekat situ, dekat kedai saka ni. InsyaAllah hari ni tak bersaka lah. Zu nak beli apa yang perlu aja, insyaAllah. Ingatlah kan, kita ni sakit hati macam mana pun dekat orang tu, kita benci ke, kita dengki ke kan, janganlah kita lakukan sesuatu sehingga perlakuan kita tu orang lain sedar yang bahawasanya kita ni buat macam ni dekat seseorang. Zu pernah alami dalam kehidupan Zu. Apa ni kan, pernah terjadi tau. Apa yang dia niatkan untuk kita, apa dia nak berlaku terhadap hidup kita ni, kita tahulah kan apa dia nak lakukan atas hidup kita. Sebab manusia ni kadang-kadang tu dia tak suka perkara-perkara yang tak elok. Nanti adalah yang bagi tahu Zu kan, dia nak kau macam ni, dia nak kau macam ni, rupa-rupanya dia nak kau macam ni, kau hati-hatilah dengan dia sebab dia beritahu aku dia nak kau macam ni, macam tu. Tapi jenis Zu ni, Zu payahlah nak benci-benci. Zu kalau jumpa, Zu senyum, Zu buat biasalah kan, senyum. Memang itulah, senyum. Kadang-kadang tu kalau jumpa kita cakap macam biasa, macam tak ada apa-apa. Sebab sifat berdendam dan benci ni sifat syaitan. Kita tak perlu nak praktik lah dalam hidup kita ni kan. Walaupun seseorang tu dia berniat untuk melakukan perkara yang tak baik lah untuk kita ni, untuk masa depan kita, untuk apa-apa yang kita harian kita ni kan, kita janganlah ambil tindak balas untuk benci dia, untuk macam ni. Jangan buat biasa je kan. Itulah Tuhan ini maha adil. Tuhan ini maha adil kan. Entahlah kan, ada juga yang merasai apa yang dia nak buat dekat kita suatu masa dulu, dia merasainya sekarang. Kita pula rasa simpati kan. Allah uji dia macam tu. Apa dia nak buat dekat aku dulu, Allah uji dia macam tu. Allah uji dia, dia dapat apa yang dia nak buat dekat aku, dia dapat dekat dia. Kita rasa simpatilah. Kita rasa simpati sebab walhal macam tu kita taklah sampai doa biar dia dapat macam ni, tak kata pun macam tu, tapi Allah uji dia dapat apa yang dia nak buat dekat kita kan. Tak semua orang alami perkara macam ni, tapi itu yang Zu alami. Semoga Allah permudahkanlah urusan dia kan. Kesian pula, kesianlah sebab kita tahu sedih suasana macam tu, kita tahu sebab kita pernah alami. Sekarang ni kita pernah alami, tapi kita alami tu tak sampai seperti dia nak yang kita alami teruk tu. Tapi dia sekarang rasa yang teruk tu. Kesianlah kan, Zu kesianlah. Kesian pula ya Allah. Kesian pula. Semoga dia boleh kebaikan, ketenangan, insya-Allah. Amin. Janganlah kita dendam dengan orang-orang ni kan. Anggaplah apa yang dibuat tu kesilapan yang dia tak nak juga. Anggap macam tu. Walaupun itu dia nak berlaku kat kita, anggaplah itu kesilapan. Kesilapan dia. Lepas tu mudah-mudahan Allah permudahkanlah urusan dia tu kan. Itulah, kita mesti ada perasaan macam tu sesama Islam. Korang jangan ambil. Je situ. Engkam. Ambil je lah. Rasa ada. Kita rumah kau. Oh, dia ni kena ada. Ambil je lah. Nak ambil? Ni ke? Ni. Ni banyak. Sekarang lah, Dik. Ya. Kalau habis tu, kalau ada warna nak dia cubit warna lain. Bagi pada kita, Allah ampunkan umur Nabi SAW bersabda, sakit orang Muslim itu membuatkan Allah menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api yang dan kotoran emas. Dan bayangkan demam, sakit pun Allah ampunkan dosa.
Atau dalam hadis yang lain Nabi SAW, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan bahkan kuri yang melukainya, melainkan Allah mengampunkan kesalahan-kesalahannya. Dalam hidup kita ni kan, ingatlah satu perkara tu. Kalau kita tengok kebahagiaan orang lain, tengok apa yang orang dapat, kita mestilah gembira dalam hati. Gembira dalam hati atas kebahagiaan orang itu. Bukannya kita ni mesti sakit hati, benci sebab kebahagiaan yang orang dapat. Kita jadi sakit hati, benci tu tak baguslah kan. Begitulah juga sebaliknya, kalau kita tengok kesusahan orang lain tu, datangilah dalam hati kita ni rasa kesian, rasa nak tolong. Nanti Allah pun akan tolong kita dalam musibah yang kita hadapi.